Jadi cikgu nampak situ, cikgu nampak hanya Saza aja pada kelas cikgu ada tu. Saza, Syaza, okey. Cikgu rasa mungkin kawan lain cek lagi. Okey, sudah hai. Apa-apa cikgu akan teruskan dengan apa yang belajar itu. Jadi, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat tengah hari. Ada semua. Cikgu rekodkan video tu. Jadi, hari itu awak akan belajar subtopik yang seterusnya, iaitu awak belajar subtopik 3.13. Jadi, sebelumnya, cikgu nak tanya pada Saza. Saza, mun awak lapar, apa pola awak? Saza? Okey, nampak? Okey. Saza, mun awak lapar, apa yang awak pola? Cikgu terangkan, mun awak lapar, mestilah awak makan lah, betul sih? Jadi, itu adalah satu contoh macam ni pilihan awak. Pilihan awak sama ada, okey. Mun awak lapar, apa yang awak pola? Makan ke atau si? Ayah pilihan awak. Macam ialah apa yang kita akan belajar hari itu. Jadi, awak belajar struktur pilihan. Struktur kawalan pilihan. Okey, boleh dengar sih? Saza? Boleh dengar? Jadi, cikgu akan teruskan dengan hari itu. Awang Zekuan. Awang tu dah masuk dah. Okey. Okey, cikgu tadi saya dah lain. Jadi cikgu pola awak kelas untuk awak. Supaya awak boleh rujuk kelak. Jadi awak untuk awak dah ada tu, awak dengar je. Dengar dan awak faham apa yang cikgu ajar. Jadi, apa yang belajar itu adalah 3.13, persudukut dan cata alih melibatkan struktur kawalan pilihan. Apa yang awak perlu belajar, apa yang awak dapat perlu tahu pada hari itu? Yang pertama, awak dapat mengenal simbol dan fungsi cata alih. Fungsi simbol cata alih. Yang kedua, awak mampu menulis persudukut dan cata alih. Okey, sebagai imbas kembali. Imbas kembali. Okey, sekejap cikgu. Okey. Imbas kembali. Okey, yang ini untuk simbol yang awak nampak segi 4 yang ada bucunya si ada bucu tu, dia adalah memaksud mula ataupun tamat. Awak boleh guna tu untuk mula dan tamat aktiviti. Jadi penangannya mula dan tamat suatu aktiviti. Jadi untuk segi 4 tu adalah suatu proses. Jadi penangannya aktiviti dan proses. Untuk yang bentuk diamond tu, ini adalah pilihan. Menguji sama ada benar atau salah. Itu adalah pilihan. Yes or no. Untuk yang anak panah ni, dia adalah fungsi aliran. Jadi kira macam kira untuk aliran aktiviti lah. Lepas tu pergi sini. Ia adalah untuk aliran. Jadi yang bulat adalah penyambung. Menggabungkan aliran yang berlainan. Jadi tujuannya adalah untuk menggabungkan
aliran yang berlainan. Dan yang bentuk segi empat tapi nya sengit sikit tu, ini adalah fungsi untuk input dan output. Jadi itu adalah untuk operasi input dan output. Jadi cikgu teruskan. Okey, awak nampak situ? Okey, itu tadi adalah untuk simbol untuk mula ataupun tamat. Awak gunakan untuk mulakan satu carta alih, awak mesti menggunakan simbol tu. Simbol yang segi empat cara bucu tu awak gunakan untuk mula. Nampak situ? Itu adalah carta alih. Carta alih lah. Carta alih. Okey, sudah makan? Sudah makan? Okey, jika sudah, okey, contoh cikgu nak. Okey, sudah makan? Udah. Ya. Jadi tamatlah sebelum makan lagi. Okey, mun cikgu ada tidak makan lagi. Maksudnya yang akan ada proses yang seterusnya. Jadi jika awak madah, okey, saya asyik makan, mana makan lagi. Jadi awak akan ambil tidak. Jadi awak mesti makan Maggi telur. Okey, itu adalah untuk input. Masukkan berapa biji telur. Jadi itu proses awak malah Maggi dek. Jadi proses input tu, untuk input tu masukkan berapa biji telur. Jadi situ akan keluar, awak akan dah keluar tu, awak akan tamat. Biarlah awak malah Maggi, awak kenyang, awak tamatlah. Mun awak dah makan, awak terus kenyang. Mun awak belum makan, awak mesti malah Maggi lo. Masukkan berapa biji telur, lepas awak baru dah tamat. Ya je untuk secara contoh penggunaan simbol dalam carta alih. Jadi yang pertama, cikgu nak anggap berapa orang dah masuk kelas cikgu. Awang Zakwan Saza. Sekejap cikgu nak tik balik ke awak. Awang Zakwan Saza. Okey. Jadi untuk fungsi input, untuk yang pertama awak kena belajar adalah struktur kawalan pilihan. Jadi maksudnya adalah mempunyai satu pilihan untuk melaksanakan satu set tindakan tertentu. Contoh pseudocode, itulah contohnya. Okey. Jika palam tidak dipalamkan dalam soket, palamkan. Pasal tamat. Sekejap. Okey, kita tengok situ. Tu hanya maksud awak boleh rujuk tu muka surat 74. Tu adalah sistem kawalan pilihan tunggal. Sigi aja. So apa sigi? Sebab tindakannya sigi tu je. Okey, contoh palamkan. Palam, cikgu salah tulis. Palamkan. Okey, contoh dah. Plug dipalamkan ke dalam soket. Okey, mun udah, maksudnya mun awak dah masukkan soket dalam plug dia. Dah masuk sih. Mun udah, habislah. Cik dah polah apa lagi. Tapi munnya si awak kena palamkan plug ke dalam soket. Maksudnya awak kena polah juga aktiviti. Awak kena polah juga palamkan plug dalam soket. Maksudnya awak kena masukkan cucuklah plug ke. Mun awak si masuk lagi. Mun awak dah cucuk ada. Masih perlulah awak cucuk. Macam charger. Contoh, cikgu beri contoh charger. Awak rasa awak dah masuk si palak charger tu. Awak dah cucuk cik. Awak dah plug si charger tu. Tengah awak, oh saya ada plug. Cik perlu awak plug lagi. Tapi mun awak belum ada plug charger tu. Awak tangga, oh ada plug lagi saya. Jadi awak ada plug. Apa yang awak perlu polah? Awak perlu plugkan charger ya. Jadi tamatlah. Itu adalah secara ringkas. Maksudnya sigia kawalan tu maksudnya sigia pilihan je untuk melaksanakan satu set tindakan tertentu. Okay, mun tu struktur kawalan dui pilihan. Maksudnya memilih dua tindakan atau dua set tindakan yang dilaksanakan.
Okey, contoh persendokot kawalan dui pilihan. Okey, jika memenuhi syarat, okey, laksanakan sistem B, A. Jika tidak, laksanakan tindakan B. Itu adalah untuk persendokot. Jadi untuk carta alih, okey, itu contoh Jika memenuhi syarat, okey, syarat jika syarat dipenuhi, awak mula tindakan A, awak mula tindakan A. Mun syaratnya C dipenuhi, awak mula tindakan B. Macam tu. Saya tindakan B. Okey. Cikgu bagi awak contoh sikit lagi. Tu. Okey, Saza, awak nampak sih? Awang, Syaza? Nampak. Saya dengar. Cikgu. Nampak? Nampak. Okey, nampak Okey, jika awak perasan situ, okey. Contoh itu aktiviti pilihan. Adakah awak masak Maggi telur? Okey, jika tidak, set tindakan B. Jika iya, set tindakan A. Okey, Saza, cikgu nak tanya. Jika awak masak Maggi telur, adakah awak masak Maggi telur? Jika jawapan awak tidak, apa tindakan awak? Satu ke dua tu? Itu satu tu ke ataupun dua tu? Saza. Jika awak masak Maggi telur, jika awak ada si masak, si moleh Maggi telur. Yang ni pakai awak, yang ni tindakan awak. Adakah awak masak Maggi tanpa perlu menambah telur ataupun awak masak Maggi dengan menambah telur? Yang ni tindakan B tu. Masak Maggi dengan menambah telur. Mun awak jawab tidak tu. Jika awak faham sih soalannya, adakah awak masak Maggi telur? Jika awak jawab C, apakah tindakan awak? Adakah satu ataupun dua? Satu? Betul. Jadi, jika situ, tu adalah, adakah awak masak Maggi telur? Jika awak jawab tidak, jadi set tindakannya adalah yang ini. Masak Maggi tanpa perlu menambahkan telur. Tu adalah B. Jadi, awak dah tamat kerja. Jadi, mun awak dah, adakah awak masak Maggi telur? Mun awak dah, ya. Jadi, awak masak Maggi dengan menambahkan telur. Jadi, itu adalah set tindakan A. Faham tak? Faham, Zazah? Boleh faham sih? Boleh faham sih? Secara asasnya, carta alih. Cikgu saya dengar suara awak. Okay, cikgu. Boleh ya? Okey. Ada soalan sih? Okey. Jadi cikgu terus terangkan apa yang awak dah belajar gitu. Jadi apa yang awak belajar gitu adalah yang pertama, awak dapat mengenal jenis simbol dalam carta alih. Itu yang pertama. Yang kedua, awak mampu menulis persendokot dan carta alih. Itu yang ketiga. Itu yang kedua. Yang pertama, awak dapat mengenal jenis simbol dalam carta alih. Yang kedua, awak mampu menulis persendokot dan carta alih. Jadi cikgu, itu peringatan kerja rumah. Cikgu akan beri kerja rumah dalam bentuk offline dan online. Okey. Contoh cikgu beri contoh Okey.
itu adalah kerja rumah untuk tingkatan 2. Okey. Cikgu akan berikan kerja rumah awak dalam bentuk yang bertulis. Macam tu. Awak boleh mengolah ya dalam buku teks. Tu contoh tu contoh. Dalam buku senang kata cikgu akan beri itulah. Cikgu buka 1A jap. Kerja rumah. Okey. Okey. Tu kerja rumah awak. Si banyak, sikit je. Okey. Tu kerja rumah awak. Jadi kerja rumah awak tu, awak boleh polah dalam buku latihan ataupun awak print. Awak boleh polah dalam buku latihan atau awak print. Dan satu lagi, cikgu akan beri bukan kerja rumah yang sama lain. Cikgu akan beri awak sekejap, cikgu cek balik sini 4 kerja rumah cikgu beri dah. Sekejap cikgu nak cek dulu sini kerja rumah dia. Okey. Worksheet. Sekejap, cikgu nak tunjuk kepada awak. Cikgu saya dah letak. Jadi sepatutnya cikgu ada satu lagi kerja rumah awak dekat dalam worksheet tu. Tidak hal. Jadi dalam tu itulah awak boleh mengolah secara online. Jadi soalannya sama aja tapi awak boleh olah online. Bermaksud awak boleh type nama awak, kelas awak, apa semua. And then awak diberi pilihan sama ada awak nak olah offline ataupun online. Mun awak olah online, awak perlu hantar markah kepada cikgu. Hanya akan terus kira markah. Mun awak hantar online dalam bentuk yang bertulis macam tu, jadi awak perlu hantar gambar awak. Cikgu akan semak. Okey, boleh faham kelas? Faham sih? Abang? Faham sih abang? Cikgu dengar abang ada. Okey. Okey. Jadi cikgu akan tunjuk ke slide Okey, awak mesti hantar kerja awak sebelum hari Jumaat esok sebelum jam 10 pagi. Awak mesti hantar sebelum jam 10 pagi hari Jumaat esok. Okey, Ras? Mun daripada cikgu ia je untuk awak hari tu. Jadi cikgu akan upload video pembelajaran awak dan cikgu akan beri awak link untuk latihan dan link kerja awak untuk hari tu. Okey. Pastikan awak jaga SOP sebab cikgu perasan, cikgu cek hari dekat betong dah banyak dah kes dekat pusat ke belah Tui. Jadi cikgu harap awak janganlah hayo duk buat satu waktu tu. Okey, kelas? Okey, jejak dari cikgu hari tu. Okey, terima kasih sebab awak sedia hadir kelas cikgu dan jaga diri dan jaga SOP ya. Okey, kelas? Okey, sekian, terima kasih.